Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baru di mana seperti biasa setiap hari kami akan terus membawakan kepada anda berita-berita dan juga kupasan serta analisis dalam kita memantau kerajaan baru ini khasnya dalam 100 hari pertama, tetapi selepas itu untuk melihat apa yang mereka lakukan dan yang paling penting prestasi untuk cuba menyelesaikan isu-isu yang penting kepada rakyat. Dan berkenaan dengan isu-isu yang penting kepada rakyat ini, kita tidak boleh lari daripada berbincang berkenaan dengan isu kos sara hidup dan juga harga barang. Isu yang sering membelenggu rakyat sejak beberapa kerajaan yang lalu, dan untuk kerajaan ini mereka mengatakan mereka meletakkan isu itu sebagai keutamaan dan juga prioriti. Dan terbaru, kerajaan katanya akan meneliti isu penjualan telur import dari India yang dilaporkan lebih mahal. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata pihaknya memerlukan data lanjut berkaitan masalah itu sebelum sebarang tindakan boleh diambil. Katanya isu tersebut berada di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan, namun pihaknya sedia memberikan kerjasama sekiranya diperlukan. Saya perlukan data dan mendapat dulu beberapa taklimat sebelum kami mengeluarkan kenyataan. Tapi yang saya difahamkan bahawa telur import ini tidak masuk dalam telur yang dikawal. Dan semalam KSU MAF telah membuat beberapa kenyataan ingin berbincang dengan pihak KPDN. Jadi saya rasa dalam sehari dua ini biarlah pihak pegawai dulu yang memperhalusi isu ini sebelum pihak menteri membuat apa-apa kenyataan. Salahuddin berkata setakat ini kementeriannya belum menerima sebarang aduan mengenai harga telur import. Beliau pada masa yang sama memberikan amaran kepada pembekal untuk tidak terbabit dalam penyeludupan atau penyelewengan barang kawalan khususnya melibatkan telur dan minyak bersubsidi. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan penubuhan sebuah jawatan kuasa pelaksanaan dan pemantauan kos sara hidup. Kata Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri berkata beliau sendiri telah diarahkan oleh Perdana Menteri untuk mempengerusikan jawatan kuasa tersebut untuk memastikan usaha kerajaan untuk meringankan beban rakyat dapat dilakukan secara berterusan. Jawatan kuasa itu memastikan kesinambungan kepada pengumuman yang dilakukan kerajaan sebelum ini, dan ia termasuk berkaitan tarif elektrik, petrol serta langkah mengawal kekurangan bahan makanan asas. Saya juga telah diminta oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mewujudkan sebuah jawatan kuasa pelaksanaan dan pemantauan kepada kos sara hidup ini, dan saya telah kerjasama dengan menteri-menteri yang tertentu yang menjaga portfolio mengenai kos sara hidup ini bersama-sama dengan ketua-ketua setiausaha dan ketua-ketua pengarah serta lain-lain pegawai kanan di tiap-tiap kementerian untuk menangani permasalahan ini secara tuntas. Dan kita lihat bahawa dalam tempoh sebulan ini juga beberapa pengumuman telah dilakukan dan perubahan-perubahan dilakukan telah diumumkan setiap selepas mesyuarat kabinet dilaksanakan pada setiap minggu. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Ramah Mesra bersama Timbalan Perdana Menteri Anjuran Persatuan Penganut Kuil Sri Mahakaliaman di Shah Alam. Tetapi apa yang paling menarik perhatian adalah kenyataan oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli semalam yang mengatakan pengguna disarankan untuk menjauhi peniaga yang dirasakan mengenakan harga yang terlampau tinggi berbanding harga purata peniaga lain. Beliau berkata kesedaran tersebut dipercayai akan menekan peniaga untuk menurunkan harga barang. Ini apa kata Rafizi semalam? Jelas Rafizi lagi gerakan memberi kesedaran kepada rakyat juga wajar dilaksanakan agar bertindak balas kepada kenaikan harga makanan dan minuman bukan alkohol untuk memastikan hubung kait permintaan dan bekalan lebih anjal. Beliau berkata ketika ini terdapat pengguna yang masih membeli walaupun peniaga meletakkan pada harga yang tinggi. Bukan boycott, you don't have to buy. Sebab dia banyak pilihan sebenarnya kan. Dekat satu kawasan besar, especially kalau kita bercakap pasal makanan. Dan kalau pasal makanan ni, kalau kita tengok, kita tahu bahawa jatuh pula dah. It's okay, Zunun ni. It's okay, you can see that. Kita tengok, kalau tengok kepada pecahan inflasi kan, yang betul-betul mendorong inflasi dan juga
perasaan kita bahawa harga barang ni naik ialah barang makanan. Kerana data dan juga ekosistem tu sebenarnya dah ada, tetapi dia perlukan penglibatan dan penyertaan seberapa ramai orang ramai untuk kita pastikan perkara ini mula ada kesan. Because even if kerajaan mempunyai semua data point harga-harga berpatutan di seluruh negara, tapi kalau orang tak gunakan harga itu untuk pilih tempat atau kedai yang menawarkan harga berpatutan, kemudian peniaga akan kata, well, it doesn't have any effect on me. Rafizi berkata satu kategori perbelanjaan yang paling mempengaruhi inflasi adalah harga barangan makanan dan minuman bukan alkohol, iaitu kumpulan perbelanjaan yang paling besar bagi isi rumah. Kementerian Ekonomi turut akan memberi tumpuan jangka pendek kepada kebertanggungjawab harga berpatutan. Ia dengan membangunkan ekosistem berasaskan data-data harga dari seluruh negara untuk menyuntik keanjalan harga dan bekalan. Ekosistem tersebut, kata Rafizi, diharap dibangunkan oleh pengguna sendiri untuk dilancarkan dalam masa sebulan. Baik, kenyataan ini menimbulkan banyak respon dan juga perdebatan sejak semalam. Saya mahu berbincang dengan saudara Muhammad Yusrizal Yusof, Presiden Persatuan Pengguna Kedah atau CAKE. Yusrizal, pertama sekali respon kepada kenyataan Menteri Ekonomi bahawa jika pengguna kurang membeli barang yang terlampau mahal atau mereka pilih kedai lain yang mungkin lebih murah, ini akan menjadi salah satu faktor yang boleh menurunkan harga barang sekaligus membantu menyelesaikan masalah yang membelenggu kita sejak sekian lama, iaitu harga barang yang mahal. Respon Yusrizal? Okey, ini berkaitan dengan inflasi pengguna. Yang mana kita apabila pengguna kurang membeli, bermaksud kata berlaku lambakan barangan tu di pasaran dan boleh menyebabkan harga pasaran tu rendah. Tapi barang diingat bahawa permintaan pengguna pada hari ini adalah mengikut musim. Kita berada di hujung tahun ni, sememangnya permintaan tu tinggilah. Kalau kita sebelum ini, menteri sebelum ini pun dah nasihat dah supaya bila harga ayam naik, kurangkan makan ayam. Carilah kedai-kedai yang menjual dengan murah. Tapi kita di pihak pengguna ni merasakan bahawa harga lantai terhadap barangan keperluan, terutamanya makanan ini, agak tinggi harga lantai. Yang paling murah kalau tengok ayam RM9.40, ada yang mungkinlah di Kedah ni ada RM8.50 ke RM8.70. Dan kalau di pasar raya tu ada lagi dijual dengan harga begitu. Tetapi kalau dibandingkan dengan sebelum ini, harganya hanya dah RM7, RM6 sekilogram. Hari ini kita membeli ayam seekor dengan harga RM20 ke RM25. Ini membebankan pengguna sebenarnya. Kalau nak mengira, kita nak kurangkan, contohlah penggunaan ayam ni, kalau kita nak ambil alternatif makanan yang lain, sumber protein yang lain, kita nak ambil telur-telur pun kita tengok kekurangan di pasaran. Mungkin meruncing, kalau kita nak ambil alternatif ikan sekarang musim monsun, hasil tangkapan kurang dan berlaku kenaikan harga yang mendadak dan kualiti ikan tu kurang, menyebabkan pengguna memilih ayam sebagai sumber mereka. Jadi automatically lah harga ayam ini akan meningkat disebabkan permintaan itu meningkat. Tetapi kita kalau ikutlah sebagai kerajaan, seharusnya mencari jalan untuk mempertingkatkan bekalan dan juga mengawal harga tersebut. Sebenarnya kalau kita melarang kita sebagai pengguna tak payah makan ayam sekiranya harga ayam naik, ini adalah satu kenyataan yang tidak tepatlah. Sebenarnya pengguna tiada pilihan. Kalau kata banyak pilihan ada, tapi sumber protein itu adalah terhad. Jadi kita apa yang kita ada, kalau harga ayam naik, bekalan telur pun kurang, meruncing di pasaran, kita terpaksa memilih sumber protein kita adalah ayam. Jadi di sini kita Persatuan Pengguna Kedah dan juga pengguna di Malaysia menyarankan bahawa supaya ada tindakan-tindakan terhadap bekalan ini.
kita sepatutnya kena fikirkan sekarang ni bagaimana hendak mencukupkan bekalan dan memastikan harga dan juga kualiti barangan itu berada dalam keadaan yang stabil dan berpatutan kepada pengguna. Bukannya kita melaranglah apa pengguna untuk membeli dan menggunakan barangan keperluan ini. Baik. Kita akan kembali kepada itu sebentar saja lagi dan fokus pengenaan kepada bahan asas Yusri Rizal termasuk ayam, telur dan sebagainya. Tapi sebelum itu, Menteri Ekonomi juga ada menyebut antara penyumbang yang terbesar kepada perbelanjaan satu keluarga adalah bahan makanan dan minuman, dan daripada itu adalah makanan dan minuman yang dibeli dari luar. Dalam erti kata lain, kita makan di luar berbanding kita beli bahan asas dan kita masak di rumah. Yang beliau juga menggesa mungkin dalam kerangka itu untuk orang ramai lebih bijak memilih mungkin kedai-kedai atau restoran yang menyediakan makanan, menjual makanan yang lebih kurang serupa tetapi dengan harga yang lebih rendah, dan itu katanya juga mungkin akan mendorong penurunan harga dalam kalangan restoran-restoran di luar sana jika pengguna lebih bijak memilih menggunakan data ataupun apa saja dapatan yang ada. Respon Yusri Rizal kepada kenyataan itu? Okey, kita pengguna ni kita sebenarnya berbelanja mengikut poket lah. Betul, memang betul. Makan di luar, kalau nak makan di rumah, kita rata-rata sekarang ni trend pengguna tak seperti dulu lagi. Kemungkinan kita masa untuk memasak itu terhad. Terpaksa keluar kerja pagi, balik sehingga kelewat malam. Jadi santapan untuk makanan pagi dan tengah hari itu dah kita terpaksa memilih untuk makan di luar berbanding dengan masak, melainkan hari cuti kita boleh memasak di rumah. Yang ni untuk pengguna yang tiada pilihan. Kalau pengguna-pengguna di kampung memanglah boleh memasak sendiri sebab ada masa-masa mereka. Untuk pilihan gerai-gerai makan ni, kalau dari segi data yang ada di Persatuan Pengguna Kedah, kita tahu bahawa pengguna ni berbelanja mengikut poket mereka. Sekiranya pendapatan mereka di B40, M40, mereka akan memilih makanan-makanan di gerai yang lebih murah berbanding dengan T20 yang makan di restoran yang mewah. Kalau ikut data rakyat Malaysia ni lah, disebab tu ya kalau kita tengok di gerai nasi lemak, memanglah majoriti makan di situ sehingga kan nasi lemak pun kalau jual petang petang juga habis, tak sempat ke malam. Itulah kita nampak pengguna ni sebenarnya ada awareness dia, ada kesedaran dia untuk menggunakan. Jadi pilihan-pilihan ini digunakan. Tetapi masalahnya adalah kalau kita tengok di gerai-gerai itu pun berlaku peningkatan harga sebenarnya. Kalau kita tengok dulu kita boleh beli nasi lemak dengan RM1, sekarang dah RM1.50. Berlaku kenaikan harga itu. Inilah yang menunjukkan bahawa kos sara hidup kita dah tinggi. Kalau kita masak di rumah pun, dahulunya kita pergi ke pasar, seminggu kita dengan harga RM100 kita boleh membeli tahan sehingga seminggu. Tetapi sekarang kalau kita tengok, kalau dengan harga RM100 mungkin 2 ke 3 hari saja untuk bekalan masakan kita di rumah. Baik. Yusri Rizal, maafkan saya, kita perlu mengganggu syarat ini sebentar sebelum kita sambung semula. Tapi kita ada visual terbaru difahamkan dari Batang Kali mengenai operasi SAR. Sebelum ini, satu lagi mangsa sahaja belum ditemui dan dikabarkan mungkin sudah ditemui tapi masih lagi belum dapat pengesahan. Ini adalah visual langsung yang anda saksikan dari Batang Kali yang dibawakan oleh wartawan kami di sana, Hasimi Muhammad. Terlihat kenderaan anggota bomba di situ sedang keluar daripada tapak SAR. Belum pasti apa kandungan di dalam truk itu. Kita lihat begitu ramai anggota bomba yang berada di situ. Dan ini adalah visual langsung yang anda saksikan. Sebelum ini kita lihat hampir kesemua mangsa yang terlibat sudah pun accounted for, iaitu sama ada mereka telah disahkan selamat dan masih dirawat ataupun mereka sudah pun disahkan terkorban. Dan maklumat terkini mengatakan bahawa hanya seorang sahaja mangsa yang masih lagi belum dijumpai sama ada dalam keadaan hidup ataupun tidak. Dan operasi SAR diteruskan pada pagi ini selepas dihentikan seketika lewat malam semalam. Kami tidak pasti sama ada ini menandakan bahawa mungkin mangsa yang terakhir sudah pun ditemui. Kami menanti maklumat terkini daripada wartawan kami, Hasimi, di lapangan, dan kami akan terus memberikan anda perkembangan terkini dari semasa ke semasa.
Baik, kita akan terus bawakan kepada anda maklumat terkini sekiranya kami mendapatkannya dari wartawan kami di lapangan di Batang Kali. Kita akan teruskan perbincangan selepas ini. Pantau Kerajaan Baru, berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baru, saya Luqman Haris. Isu perbincangan hari ini adalah kenyataan oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli semalam yang mengatakan bahawa permintaan pengguna dan pilihan pengguna juga mungkin memberikan kesan kepada naik turunnya harga barang. Itu kita sedang bincangkan sebentar tadi dan kita akan terus bincangkan dalam segmen kedua ini. Tetapi mungkin ada antara anda ataupun anda lihat di situ ada kotak kecil yang menunjukkan visual. Itu adalah visual langsung dari wartawan dan juga juru kamera kami dari lokasi SAR, Operasi Mencari dan Menyelamat di Batang Kali. Sebelum ini, maklumat terkini mengatakan bahawa seorang mangsa terakhir masih lagi belum dijumpai. Dikabarkan dan difahamkan ada sedikit pergerakan di situ. Kita lihat kumpulan ataupun anggota-anggota SAR juga sudah berkumpul dengan ramai. Tak pasti sama ada ini menandakan bahawa operasi itu sedang ataupun menuju ke pengakhiran yang sekaligus bermakna mungkin mangsa terakhir sudah dijumpai. Tetapi itu kita belum lagi mendapat sebarang pengesahan dan wartawan kami sedang cuba untuk dapat pengesahan dari sana. Sama ada betul atau tidak, mangsa terakhir seorang kanak-kanak lelaki katanya sudah ditemukan di sana. Bermakna operasi SAR akan ditamatkan. Itu kita akan bawakan kepada anda secara langsung dari semasa ke semasa dan perkembangan terkini kami akan bawakan sejurus selepas kami menerimanya. Video langsung ini kami akan kekalkan di penjuru untuk anda melihat dan untuk kita bersedia sama ada akan terdapat sebarang sidang media atau pengesahan. K9 yang nampak dilihat di situ juga dibawa keluar dari tapak SAR 3 ekor dan tak pasti sama ada hampir keseluruhan anggota SAR ataupun tidak, tapi agak ramai berada di situ. Kini menandakan mereka sudah tidak lagi berada di tapak di bawah, tapak pencarian di bawah, tapi mereka berada di atas berhampiran kawasan media berkumpul, termasuklah K9. Mungkin itu petandanya, tapi kita tunggukan pengesahan rasmi daripada pihak berkuasa dan juga pihak-pihak berwajib. 5 ekor secara semuanya. Kami akan terus kekalkan visual itu di penjuru ini. Kami akan bawa yang terkini kepada anda berkenaan dengan operasi SAR, tragedi tanah runtuh di Jalan Batang Kali, Gotong Jaya. Saya mau kembali bersama dengan Muhammad Yusrizal Yusof, Presiden Persatuan Pengguna Kedah yang membincangkan sebentar tadi berkenaan dengan harga barang dan juga kenyataan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli Yusrizal berkenaan dengan habit ataupun tabiat pengguna yang mungkin menyumbang kepada kenaikan harga barang. Kita berbalik kepada apa yang kita sebut pada awal tadi Yusrizal berkenaan dengan inisiatif dan juga usaha untuk kawal harga bahan asas. Seperti biasa, ayam, telur, malah ikan dan juga sayur-sayuran. Setakat ini kita lihat tidak banyak langkah yang spesifik yang diumumkan oleh kerajaan untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Kita faham bahawa isu ini mungkin bukan mengambil masa semalaman untuk kita selesaikan, malah untuk terangka strategi sekalipun. Tetapi tidak banyak kita dengar daripada kerajaan setakat ini melainkan beberapa inisiatif termasuk mengimport telur dari India dan telur dari luar negara, dan itu juga lebih kepada untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan, bukan masalah harga yang tinggi semata-mata. Jadi Yusrizal selaku Persatuan Pengguna di negeri Kedah ini, apa yang Yusrizal rasa mahu lihat kerajaan umumkan dan apa yang Yus rasa kerajaan patut umum dan boleh umum dan menjadi langkah efektif untuk mengawal harga barang ini termasuk ayam dan juga telur? Okey, kita di pihak pengguna, kita sangat-sangat mengharapkan 3 perkara. Yang pertama sekali, bekalan perlu mencukupi kepada pengguna. Yang kedua, harganya berpatutan yang boleh dimiliki oleh pengguna. Dan yang ketiga adalah kualiti produk tersebut ataupun barangan keperluan itu. Ketiga-tiga ini amat penting. Sememangnya betul, kita tidak nampak, rakyat belum lagi nampak bahawa apa yang istimewa yang diumumkan oleh kerajaan untuk kita dapatkan ketiga-tiga ini. Seperti telur, kerajaan telah mengimport telur daripada India datang ke Malaysia. Jadi itu agak menggembirakan pengguna di seluruh Malaysia, tetapi itu hanyalah menyelesaikan masalah bekalan, tetapi harganya tidak dapat dikawal oleh pihak kerajaan. Dan diberitakan bahawa ada yang mahal, ada yang murah, dan juga kualitinya belum lagi diterima aduan daripada pengguna. Kita tak tahu bagaimana kualiti telur tersebut.
Jadi kita amat mengharapkan ketiga-tiga perkara ini agar dapat diselesaikan oleh pihak kerajaan. Sememangnya hanyalah beberapa perkara saja, isu makanan ni, isu ayam, isu Baik. telur, isu daging, isu ikan. Ya, Yusrizal, sebelum itu ini adalah visual yang penonton di luar sana saksikan. Kami paparkan kepada anda. Ini adalah visual langsung dari Batang Kali, daripada tapak SAR, Operasi Mencari dan Menyelamat, susulan insiden tragedi tanah runtuh yang berlaku di Jalan Batang Kali, Gotong Jaya. Kita masih lagi menanti pengesahan, tetapi apa yang kita dapat lihat sendiri di situ adalah satu mayat kita nampak dibawa oleh anggota SAR naiki truk polis. Dan itu adalah yang terkini yang kita dapat setakat ini. Sebelum ini kita tahu bahawa hanya seorang sahaja lagi mangsa yang belum lagi ditemui sebelum ini. Operasi Mencari dan Menyelamat diteruskan pagi ini selepas ditangguhkan semalam akibat atas faktor-faktor keselamatan. Dan kita masih lagi menanti sebarang pengesahan atau pengumuman rasmi, tapi kita dapat lihat sendiri ada mayat di situ yang dibawa. Dan sejurus sebelum itu, beberapa minit sebelum ini, kita lihat semakin ramai anggota SAR dan juga kesemua anjing pengesan atau K9 juga telah pun naik ke kawasan tempat berkumpulnya media. Mereka sudah meninggalkan kawasan pencarian di bawah itu, yang mungkin semua ini mungkin menandakan bahawa mayat terakhir sudah pun dijumpai. Kami akan bawakan kepada anda sejurus selepas kami menerima pengesahan daripada pihak berkuasa dan juga wartawan kami Hasimi Muhammad yang berada di lokasi ini yang bawakan visual secara langsung kepada anda ini. Truk polis sudah pun bergerak, dijangkakan dan diandaikan bahawa destinasinya adalah hospital. Beberapa hospital terlibat sebelum ini, termasuk Hospital Sungai Buloh, Hospital Selayang, Hospital Sungai Buloh khasnya, dan terkandung mayat di dalam itu diiringi oleh anggota polis. Adakah ini bermakna akhirnya selepas beberapa hari operasi SAR sudah selesai? Kami akan bawa pengesahan kepada anda secepat mungkin. Baik pada Yusrizal Yusof. Baik Yusrizal, sekali lagi, apa idea dan cadangan daripada Presiden Persatuan Pengguna Kedah berkenaan dengan bagaimana kerajaan boleh menyelesaikan isu harga barang ini yang sudah cuba diselesaikan oleh banyak kerajaan sebelum ini tetapi masih lagi belum berjaya? Okey, idea kita sebelum ini kita telah menghantar memorandum kepada kerajaan terdahulu dan sebagainya. Sebenarnya isu ini kalau nak diselesaikan adalah yang pertama sekali kita perlu kekalkan subsidi untuk sementara waktu. Sebenarnya sebelum ni dia telah diperkenalkan subsidi minyak masak dan sebagainya. Telur kita pun ada subsidi di peringkat pengeluar. Kita punya minyak masak pun ada juga subsidi dan juga barang-barang keperluan yang lain turut ada subsidi. Tetapi subsidi ini amat berpanjangan sehingga kan merugikan negara. Ya. Tetapi subsidi yang dibekalkan oleh kerajaan ini perlu bersifat sementara. Sementara itu, Kementerian Pertanian, sekarang ini dikenali sebagai Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, perlu mengadakan satu kempen besar-besaran menyarankan kepada rakyat Malaysia untuk bercucuk tanam dan memperluaskan industri sumber makanan kita ini. Untuk mencukupkan dan melambakkan makanan di pasaran. Kita dah ambil iktibar daripada masa MCO dahulu ataupun Perintah Kawalan Pergerakan dahulu. Yang pertama sekali kita nampak harga pasaran untuk ayam, ikan, sayur semuanya murah disebabkan kekurangan permintaan daripada pengguna dan bekalan berlebihan menyebabkan harga terlalu murah. Sekarang ini kita kalau kata kita ada masalah untuk bekalan ini, kita perlu banyakkan bekalan supaya dia melebihi daripada permintaan dan harganya akan berpatutan dan setiap syarikat, setiap pengeluar akan menjaga dia punya kualiti produk dia supaya pengguna ini tetap membeli. Inilah sistem perniagaan. Inilah yang kita cadangkan kepada pihak MAFI dan sebagainya. Tapi itu akan mengambil masa, Yusrizal, kerana saya faham kerajaan ini dan juga kerajaan sebelum ini juga ada menggalakkan penduduk untuk mungkin bercucuk tanam dengan sendiri untuk meningkatkan kebolehan kita menghasilkan bahan makanan kita sendiri. Tapi itu semua adalah jangka panjang atau sekurang-kurangnya jangka sederhana. Ia akan ambil masa. Adakah ia bermakna mungkin rakyat biasa perlu hidup dengan beberapa tahun lagi
fenomena ataupun lumrah isu kos sara hidup tinggi ini sebelum kita dapat capai semua itu? Apa antara langkah spontan yang boleh kerajaan ambil untuk meringankan beban selain daripada memberikan subsidi yang tidak mampan? Ya, itulah saya bila kita duduk bersama dengan pakar-pakar ekonomi, kita tidak ada nampak jalan lain melainkan kerajaan perlu membantu untuk mengurangkan kos sara hidup. Sekiranya kita nampak kos pengeluaran dan sebagainya, contoh dia untuk pengeluaran ayam ini sendiri, kos pengeluarannya telah meningkat, harga jagung meningkat, kos buruhnya meningkat dan pelbagai kos meningkat. Jadi kita nampak kerajaan perlu membantu untuk kita mengekang kenaikan harga ayam itu sendiri sebenarnya. Itulah yang dipanggil subsidi. Subsidi kepada penternak. Dan juga makanan yang lain, daging dan juga ayam. Kerajaan sekarang pun memperkenalkan, tetapi kita tidak nampak pengukuhan mampan itu yang diberikan dan menyebabkan harganya tetap naik. Jadi pengguna sekarang ini pun kita nampak dia bila dah mahal dia pun kurang membeli sebenarnya. Kalau kita tengok, saya pun melawat di pasar-pasar, kalau kita tengok ayam pun dah kurang orang membeli disebabkan kenaikan harga. Peruncit pun terkesan sebenarnya dengan kenaikan harga ini. Jadi apa yang boleh dilakukan itu saja. Baik Yusrizal, maaf kita kesentuhkan masa. Tapi terima kasih kepada Muhammad Yusrizal Yusof, Presiden Persatuan Pengguna Kedah. Terima kasih kepada anda yang menonton Pantau Kerajaan Baru. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.